Okey? So kalau tak ada soalan mengenai pasaran, kita masuk dan sambung topik kita semalam. Dan kita masukkan sekali kaedah entry, kaedah keluar pasaran. Okey. Jadi ini adalah apa yang kita bincangkan semalam. Market dynamic. Market dynamic adalah melihat kepada faktor-faktor yang menggerakkan pasaran. Saya melihat kepada struktur, momentum dan kaitan di antara kesemua tiga ini, iaitu indeks, Japanese yen dan US dollar. Sebab dia memberikan satu maklumat, satu model kepada apa yang kita nampak dekat market. Dan kita gunakan indeks sebagai map kita, iaitu kepada indeks-indeks utama, bukan KLSE. KLSE mungkin anda boleh gunakan kalau anda trade kepada saham dan bahagikan sektor dia. Okay. Saya tengah buat satu, tengah collaborate dengan somebody untuk nak buat satu model market dynamic untuk pasaran saham Malaysia. Tetapi itu bukan, saya sebagai penasihat dan dia memang dia trade itu sajalah. Jadi tu nanti dia punya kerja. Saya cuma menasihati berdasarkan berdasarkan Elliott wave dan fractal correlation. Bagi mereka yang trade dekat local bursa, anda boleh gunakan, kaitkan sektor-sektor. Anda faham kan? Siapa yang kat sini, siapa yang trade local bursa kat KLSE, kat bursa? Saya nak tengok berapa orang trade dekat bursa lokal. Kalau anda trade dekat bursa lokal, anda ambil yang sektor punya indeks tu. Faham, Wong? Wong dah buat kan? Ambil sektor punya. Saya itu bukan saya. Saya cuma menasihati. Percuma je. Kalau saya, anda tahulah saya tak charge apa-apa. Saya charge XM. Saya tak charge orang. Anda tanya, saya jawab. Tak ada. Saya tak perlu anda saya charge XM. XM bayar saya. Okay, Wong. So, what you do is, anda ambil sektor-sektor tu dan bandingkan dengan KLSE. Anda bagikan dia kepada leading leading yang sama dengan yang lagging. Lepas tu anda bagikan dia kepada dan jadikan indeks major main index FBM KLCI sebagai anda punya sebagai anda punya map. Dan lain-lain tu, kalau dia ada yang lagging, then anda akan lihat kalau lagging tadi membuat lower low baru, anda tahu yang main tadi dia tak akan pergi pecut. Dia akan main je. Kalau dia naik pun dia tak ada sampai 1618. Nampak kan benda ni kan? Leading concurrent. Susahnya aku nak ingat perkataan concurrent tu. Wong dah tulis. Thank you, Wong. Concurrent. Concurrent tu sama. Anda dah nampak kan benda ni kan? Kalau lagging dia buat lower low lagi, yang leading tadi dia akan tunggu dulu. Dia tunggu, dia tak pergi. Kenapa saya tak betul tahu. Dia satu market. Everything is satu. Kalau yang leading pecut ke atas, yang lagging akan start naik. Bila yang leading sampai ke equal leg, dia start turun, dia start sideways, yang lagging kan akan pecut. Macam Euro JPY, macam Euro US dollar, yang tak ada higher high. Ni. Tengah lapar ni, menggigil-gigil aku. Tiba-tiba lapar. Okey, ni. Kan ini tak break. Ni contoh dia. Contoh correlation kepada structure. Ini tak break. Tapi bila ni yang lain-lain tak pecut, dia pecut. Yes, news apalah, news ECB apa semalam pecut. Ya. Tapi kenapa? Nampak kan benda ni, Wong? Masukkan. Itu sebenarnya konsep yang saya ambil daripada Wyckoff. Saya masukkan dalam dia.
accumulation, distribution, reaccumulation, redistribution. Tetapi it is the same concept dan saya pecahkan dia kepada fractal dalam penggunaan elliott wave. Okay, now boleh cerita tu sampai pagi esok. Korang je tak tanya. Nampak kan benda-benda tu Wong? Sama konsep dengan indeks yen dan US dollar. Now, kita dah cerita pasal sifat-sifat wave. Basic dia 5 dan 3. 5 terbahagi pada 3 jenis. Motif biasa di mana wave 2 tak boleh masuk bawah wave 1, wave 3 tak boleh paling pendek, wave 4 tak boleh masuk wave 2 ataupun wave 1. Kalau wave 4 masuk wave 2 itu dah bukan wave 4 kan. Peliknya nak kira kan. Lepas tu wave 5, wave 5 biasa momentum paling rendah. Extension berlaku dalam salah satu daripada 3 wave yang membawa kepada arah, dan kita ada diagonal. Diagonal movement yang lebih tak menentu. Okey. Correction terbagi kepada 2 kategori, iaitu kategori simple, kita ada zigzag, kita ada flat dan kita ada segitiga. Dan yang kedua adalah kategori kompleks, gabungan sama ada 2 ataupun 3 daripada simple punya structure correction. Okey, itu yang kita bincangkan sebelum ni ya. Jadi dan kita lihat kepada dinamik asas. Dinamik asas adalah yang pertama. Anda lihat kepada indeks, itu map anda. Anda trade apa pun, saya trade short term interest rate bang. Oh, dahsyat kan. Dia trade Ionia, Euribor lah sekarang ni. Orang tengok tengah cerita pasal Ionia tak berapa sangat. Euribor. Tahu benda tu? Euro yen dah tak ada kan. Tahu benda-benda tu? Saya swap, saya index, saya overnight index swap punya trade. Ada. Ada trader yang dia trade, dia ada akses kepada benda-benda ni ya. Tapi kalau kita retail tak tahulah dia punya ni jauh macam mana. Dia berapa point dia punya, berapa tick, itu kira tick kan. Berapa tick dia punya spread. Pengsan. Tak sempat nak untung, rugi balik. Tak tahu tak payah. Okey. So anda tengok kepada 3 benda. Bila anda tengok market, simple dia punya analisa adalah benda ni. Saya simplekan lagi berbanding dengan semalam, Rosli, iaitu anda tengok kepada indeks. Kenapa tulisan dia pada kecil balik? Okey. Anda tengok kepada indeks. Itu map anda. Sekiranya anda dapati indeks sedang bergerak ke atas. Kita ceritakan daripada wave kepada wave lah ya. Dan kita katakan indeks bergerak ke atas dalam 5 wave untuk melengkapkan wave 1. Wave 1. Direct anda pergi tengok UJ. Sekiranya UJ bergerak ke atas, bergerak ke atas mengikut pergerakan indeks, okey, anda tengok DXY ataupun dollar index. Sekiranya pada waktu itu dolar ke atas, itu adalah fixed dynamic. Di mana pada waktu itu anda sedang melihat positif dolar. Okey. Pada waktu itu, that's the best time untuk anda trade dolar. Tapi ada pecahan dia. Hari ni kita ada masukkan benda ni. Anda nampak saya dah sediakan slide semalam tu kan. Okey, sediakan slide semalam. Dinamik mendata dan juga dinamik songsang.
Okay, now. Ini adalah pecahan kepada dolar dynamic. Terdapat dua basic dia. Yang pertama adalah dikenali sebagai dynamic mendatar. Ini adalah sideway dynamic. Tolong ambil benda ni sebab satu buku yang akan keluar dalam bulan 3 tahun depan. Allah, lamanya dia orang buat. Basically, tapi bahasa yang dia orang pakai, saya tak tahulah. Saya dah bagi semua ni, tapi dia orang nak guna bahasa lain. Nantilah saya bagi. Nanti saya bagi tahu buku tu. Bulan 3 tahun depan. Grafik tu lama nak buat. Sideway dynamic. Dalam sideway dynamic, okey, anda akan dapati US dollar ni naik, US dollar JPY naik, tetapi dia naik tanpa momentum. Okey? Dia naik tanpa momentum. Yes, kita ada dollar dynamic. US dollar boleh long tak? Sabar dulu. Anda dapati UJ naik, tapi dia tak ada momentum. Ni kita dalam sikit ya. Jangan terus, positif dollar, buy US dollar. Sabar dulu. Sabar dulu. Nampak dollar index naik. Beli, sell euro US dollar. Sabar dulu. Anda dapati UJ naik, tetapi pergerakan dia adalah tanpa momentum. Sama ada dia dalam wave 1 juga, ataupun dia dalam wave A, ataupun wave 5, ataupun wave 3, satu daripada 3. Dia tak ada 1618. Diagonal, benda-benda tu. Pada waktu tu, anda bandingkan EU dan EJ. Ini benda yang kita buat hari-hari sebenarnya. Arah market akan dua ni akan bergerak sama. Faham tak? Dua ni akan bergerak sama. Kalau kita ada dolar indeks ke atas, maksudnya EU ni ke bawah. EJ pun ke bawah. Faham? Kalau dia searah macam tu, UJ sideway, okey, anda boleh trade kedua-dua ni sekiranya ada setup. Kedua-dua ni anda boleh trade. EU untuk short, EJ untuk short, kedua-dua ni anda boleh trade. Okey. Hanya dalam keadaan ini, GU, GJ, maksudnya dollar pair dengan yen pair. Boleh? Positif US dollar dynamic. Sama juga kalau kita tengah tengok negatif dollar dynamic. Anda tengok kepada kalau negatif. Kalau negatif US dollar dynamic, di mana pada waktu tu dollar index ke bawah. Okey? Tapi UJ ke atas. Itu adalah fixed dynamic. UJ ke atas. Bila fixed dynamic, UJ ke atas. Sorry. Boleh ke bawah, boleh ke atas lah. Tetapi dollar index adalah ke bawah pada waktu ni. Anda tengok EU dengan EJ searah. Tapi indeks tak ada 1618. Itu adalah sideway dynamic, di mana pada waktu tu anda boleh long EU, long EJ. Ini yang berlaku pada sejak Mac tahun ini, tahun lepas. Sideway dynamic dalam negatif US dollar dynamic. EU dan EJ dua-dua naik. EU lambat sikit, EJ lawal sikit. Tapi sama je, arah dia ke atas. Ini adalah sideway dynamic. UJ
boleh ke bawah disebabkan oleh US dollar yang lemah. Itu pecahan dia untuk fixed dynamic ni. Jenis yang kedua dikenali sebagai apa nama dia? Inverse. Inverse dynamic. Inverse dynamic. Dalam inverse dynamic, this is the best time untuk anda trade US dollar. Inverse dynamic sedang berlaku dalam fractal, dijangka berlaku dalam fractal cycle sekarang ni yang kita bincangkan awal tadi. UJ sampai kawasan resistance, Euro US dollar sampai kawasan support, indeks dijangka akan extend lagi ke atas. Faham? That's the best time anda trade dollar pair bila ada incomplete sequence. Inverse dynamic berlaku apabila kita ada indeks ke atas, UJ dua situasi ya. UJ ke bawah, yen pair yang lain, sebab tu nama dia inverse, JPY bergerak ke atas. Dalam keadaan tu anda short US dollar. Okey, ni semua dalam nota sebenarnya. Ada dalam nota. Kalau nota lama tu siap dengan chart. Sebab yang tu lah partner saya semua marah. Sebab tu saya keluarkan benda tu. Kalau nota lama, siapa yang simpan tu simpan. Okey. Ini adalah keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah UJ naik ke atas, yen pair yang lain bergerak ke bawah. Ini yang orang selalu kena. Indeks ke atas, dia pergi kata, yen pair kita pergi long. Ni yang selalu demam. Bab ini yang orang selalu demam. Ini yang bab selalu demam. Di mana anda tengok dollar indeks ke atas, UJ ke atas, yen pair yang lain terjun teruk. Indeks naik ke atas. Indeks naik ke atas buy yen pair. Padahal yen pair pun semua macam ni lah. Okey, ni dia kena sebut dia kena sebut SOP. Dia dalam nota benda ni, bukannya benda baru ni kan. Ini adalah masa terbaik, ini adalah US dollar punya strength. Ini ini bergantung kepada pergerakan ini adalah US dollar negatif. Sebab benda tu proprietary, Kimi. Benda tu proprietary. Dia license. Kita spend duit untuk kaji dia dan buat dia punya bukan saya nak panggil dia algo. Tak juga algo. Yes, algorithm. But dia ada modal yang di-spend kan untuk menjadikan ini sebagai satu yang semi auto, dan dia ambil masa, dia boleh tahan juga duit spend untuk dia. Satu saya tak dapat certain things yang sebab tu saya share macam ni. Ini benda-benda dia yang saya share kepada anda, benda-benda ni. Sebab tu saya punya perjanjian dengan saya punya partner, saya share macam ni. Saya tak letakkan dalam nota. Jadi anda ambil dekat sini. Ambil dia. Dia proprietary tau. Dia macam dia ada orang yang buat kos berbayar untuk semua ni. Saya bagi percuma. Tetapi
macam dia orang yang berbayar tu, dia ada slide dia apa semua yang lebih, tak juga, tak ada detail. Tak detail. Nota kita lagi detail. Nota kita lagi detail. Kau nak tahu. Nota kita lagi detail. Dan apa, dia orang buat berbayar, kita buat percuma. Saya tak peduli ya. Okey. So, inilah dua jenis dolar punya dynamic. Ya, dalam wave 1 ataupun wave 5, antara dua. Okey. Ini adalah untuk dolar dynamic, fixed dynamic berlaku dalam wave 1 dan wave 5. Ya, saya tahu Elliott Wave Forecast, Eric. Saya tahu Elliott Wave International. Saya tahu satu lagi, tapi dia bukan buat untuk open. Dia kepada dia kepada institution, dan dia pun nak pergi kepada commercial. Elliott Wave, apa nama tim dia? Tu semua awal tim saya awal. Tu semua tim saya awal. Yes, all this daripada grup Yahoo Messenger saya dahulu, Fikri. Cumanya macam mana? Cumanya dia tak detail. Dia tak detail. Sebab benda tu saya punya. Saya tak peduli. Saya bagi kepada anda. Orang lain dia charge. Saya bagi percuma. Dulu saya buat kelas berbayar sebab saya nak bayar hotel dengan flight saya. Kan? Dah lah kita bagi, dan dulu saya charge berapa? 300 seumur hidup. Tanyalah dalam ni, ada yang dalam ni 300. Kalau tak nak masuk lagi, saya bagi balik duit. Kalau tak nak lagi, nak keluar, saya bagi balik duit. Sebab nak bayar untuk tempat tu. Kan? Dah lah aku nak mengajar, aku nak bagi tempat, aku bayar. Ambil. Tolong ambil. Gunakan yang ada kat SM ni. XM dah sediakan, saya kongsi. XM bayar saya. Okey? Inverse dynamic dan sideway dynamic. Ini adalah pecahan untuk fixed dynamic. EWF, saya study macam-macam mazhab ada dekat Elliott Wave ni. Kalau nak ikut, anda boleh ikut Eric, anda boleh ikut Daud. Itulah tim asal. Yang lain-lain tu orang bekerja dengan dia dan di-trainkan. Saya part of awal, tim awal. Lepas tu dah. Saya masih contribute kadang-kadang chat. Masih. Cara dia mengajar sama macam abang juga ke? Entah. Saya pun tak tahu. Dulu saya tahu. Sekarang ni tak tahu dia orang buat macam mana. Lebih kepada analisa pasaran lah. Okey, cumanya nota dia orang tak complete. Mungkin sebab dia orang masih ada simpan. Distribution system tu dia orang tak kongsikan. Yang saya cerita ni distribution system tau. Ini kita gelar sebagai distribution. Kalau ini jadi, ini jadi. Kalau ini fractal dia, ini fractal dia. Kita akan pergi detail dalam satu lagi round. Sekarang ni kita cerita yang ini baru asas dia tau. Ada lagi fractal dia. Kalau ini wave 1, sana wave apa. Faham? Dia ada kepada setiap pair tu. Kalau yang tu, sebab tu dia tak dapat nak buat manual. Kalau ada buat 5-6 chart mungkin okey. Kalau ada buat 72 chart, ada jam. Faham? Okey. Ada soalan untuk fixed dynamic tak? Ada soalan tak untuk fixed dynamic? Ni apa yang kita ceritakan semalam. Yang kat sini. Yang ini. Nak serap? Sila. Okey. Jadi kalau tak soalan untuk fixed dynamic, kita sambung kepada
yen. Alah, sampai tak cukup dah benda ni. Mana lagi aku nak tulis? Okey. Kat sini lah. Jadi ni nanti saya savekan untuk anda lah. Saya tak dapat nak kongsikan dia, tapi anda ambil screenshot dia. Okey, ambil screenshot dia untuk yang ini. Nampak tak? Okey. Now, next adalah kepada negatif, nama asal dia. Nama asal dia, saya ni ada tahu, saya simple. Saya tak suka nama pelik-pelik. Tapi anak saya nama dia Khalif Kazuo. Mana? Khalif Kazuo. Tapi nama dia simple sebenarnya. Anak pertama lelaki. Okey. Sempat promo anak tu. Apa yang kedua dikenali sebagai negatif yen dynamic. Anda asas-asas ni anda kena tahu tau. Negatif yen dynamic. Negatif yen dynamic adalah, ini semua dah tahu, bila indices naik, yen jatuh, dolar akan move dalam sama ada diagonal ataupun 3 wave. Itu dolar. US dollar. Dolar index lah. Maksudnya dia sideway. Kalau dia sideway ke atas, dia sedang buat diagonal kalau dia sedang dalam motif. Sama ada wave 1 ataupun wave 5. Kalau dia tengah structure motif, dia meneruskan 1, 2, 3. 3 dia mungkin dia wave 1 ataupun wave 5. Okey? Sebab dekat indeks, dia tak dapat nak ada 1618 dalam fraktal yang sama kalau dolar ada 1618. Faham tak? So, kalau indeks buat 1618, tengah trending, yen akan trend ke bawah. Maksudnya, pair yen trend ke atas. Dolar tak dapat nak trend juga. Kalau dolar pun trend, line macam ni lah UJ kita. Line dia satu line. Faham tak? US dollar ke atas, yen ke bawah kan. Ada tengok chart tu satu. satu line. Dia ke mana? Ke kanan. Itu pasti. Tak dapat. Tak dapat. Nampak tak? Salah satu kena sideway. Sideway di situ maksudnya sama ada dia diagonal ataupun 3 wave WXY ataupun dia tak dapat buat zigzag. Dia kena buat 3 wave. Dia tengah buat WX dan Y. Ataupun A, B dan C yang tak ada 1618. Diagonal. A dia diagonal, B dia adalah B biasa, C dia diagonal. Faham tak? Dia tak boleh ada 1618. Tak ada. Anda pergilah cari chart apa-apa. Tak ada. Saya programmer yang cakap benda ni. Dia cerita. Kan? Mula-mula tu saya ingat dia ada. Mula-mula dulu. Bila dia cakap benda tu, kita cari. Memang tak ada. Tak wujud. Kalau ada, tak ada. Kalau ada, line jadi line. Chart UJ jadi line macam tu. Dia tak boleh. Cari semua time frame dari yearly sampai ke minute. Tapi dia orang buat lah, bukan saya buat. Saya tukang marah kan. Ni aku nak esok kan. Tapi dah semalam belum siap juga. Tu contoh dia lah. Kita keluar duit kan. Jadi kena action lah sikit, bayar sikit. Okey. Inilah untuk yen dynamic di mana kita ada indeks yang sedang buat wave 3, 5 wave, pecut ke atas, extension wave 1, 2, 3 dalam satu extension, movement extension, ataupun 3 dalam 3 dalam 5 dia panjang extension. Itu adalah yen dynamic. Negatif yen dynamic. Negatif yen dynamic. Sekejap, kita jam berapa ni? Semua senyap-senyap ni saya takut tengok 8.30 dah. Mati. Dia pergi ambil time orang. Okey.
Ini senang, ini semua tahu kan. Ini tak ada banyak cerita dia. Jadi kunci dia adalah kepada dolar. Kalau dolar ke atas pun dia dalam diagonal ataupun ke bawah dalam diagonal. Dolar index ataupun 3 wave ke bawah, 3 wave ke atas. Dia tak dapat menjadi motif ataupun extend. Tak dapat. Memang tak ada. Ada cari dah tak apa-apa memang tak wujud. Cari macam-macam saya cari, tak wujud. Itu asalnya tak ada. Mula-mula tak ada cerita dolar ni. Tak apa, ada. Okey, nanti remind. Kang tengok 8.30. Mengamuk Wani. Tunggu, dia tadi dia tunggu kan. Habis aiskrim. Dia makan aiskrim. Saya tu pun tak tahu. Nanti tanya dia. Wani makan aiskrim tak? Buat Siti Wani lepas ni. Okey. Yen dynamic. Ada soalan mengenai yen dynamic? Kalau tolong tanya sekarang. Nanti saya tak nak ulang balik. Dalam yen dynamic, negatif yen dynamic ataupun nama lain dia adalah indices dynamic ni dalam nota kita saya gunakan bahasa indices dynamic. Kalau siapa yang lama dulu, saya gunakan bahasa negatif yen dynamic sebab asalnya daripada satu table. Okey? Ini semua pasal cerita 1, 2, 3, 4, 5, A, B dan C. Jadi negatif yen dynamic adalah bila indeks sedang pecut. Sama ada extension 1, wave 3 dalam 1 pecut. Ataupun wave 3 dia, 5 wave, 3 dalam 3 pecut. Itu yen dynamic, negatif yen dynamic. Ataupun dalam wave 5, wave 5 pergi extend. Wave 3 dalam 5 tu. Itu adalah negatif yen dynamic. Wassalam Pian. Oi, lambatnya Pian. Sesi ni yang Pian patut pergi rekod. Astagfirullah. Saya ingat Pian ada rekod. Ada rekod Pian? Auto kan? Auto. Kalau auto, alhamdulillah. Ada soalan ni. Jangan kalau saya rasa Pian ada rekod. Dia auto saya rasa. Okey. Itu adalah untuk negatif yen dynamic. Nama betul dia negatif yen dynamic. Nama sebenar Elias indices dynamic. Alhamdulillah Pian. Okey. Kongsikan. Okey. Dan yang seterusnya adalah kepada alamak, apa tu? Adalah ada Pian ada. Pian kita tahu dia efisien. Alhamdulillah. Banyak subscriber kau punya YouTube Pian saya tak subscribe lagi. Saya pun tak tahu. Nanti bagi link dia dekat saya pun tak tengok lagi. Ada orang kata macam-macam saya merapu kat situ. Baguslah. Okey. Dan yang last kali adalah positif. Lepas ni kita tengok dinamik apa nama dia? Silangan. Okey, last kali ni adalah kepada positif yen dynamic. Indeks cuma jatuh kalau yen kuat. Itu satu kenyataan berani daripada saya. Sebab ada ramai orang kata bahawa US dollar kuat menyebabkan saham jatuh. Allah. Tengok chart lah kan. Tak. Ada masanya dolar naik, indeks pun naik. Macam mana anda kata? Tapi bila yen tengah kuat, indeks tak dapat nak kuat. Tak dapat. UJ boleh naik. Indeks tengah jatuh. Boleh? Kalau indeks jatuh dalam diagonal. Boleh? UJ boleh naik? Pernah nampak kan? Sebab tu dia tak dapat. Itu dah wave A contohnya, diagonal. Tengah jatuh untuk indeks. UJ naik. Kan? Itu adalah satu contoh dinamik songsang. EU tengah junam macam ni. Pergi tengok dekat chart. Maksud saya tadi, ada nampak kan? Indeks jatuh dalam motif, tapi motif dia diagonal. Lepas tu ada nampak UJ naik. Anda pergi tengok EU. EU pandai lela. Pergi tengok.
Cari dalam lukisan saya benda-benda tu. EU macam ni lah. Tak dapat bersambut. Dia nak masuk pun tak ada retrace. Tengok, kita dapat tengok lah. Okey. Yen dynamic adalah apabila kita ada indeks yang jatuh, yen pair bergerak dalam wave 3. Some sort of motif dengan extension. Okey, ingat extension berlaku dalam salah satu. Jadi, bila kita nampak yen pair tengah extend, tengah ada 1618, tengah buat motif, anda akan nampak untuk indeks jatuh ke bawah. Itu je masa dia. Dan fraktal dia akan lebih kurang sama. Sama ada sama ataupun satu fraktal je lari. Boleh? Satu fraktal je lari. Ini adalah direct correlation. Kita akan tengok kepada second dimension pada pusingan yang akan datang nanti. First, ini kita sedang cerita pasal first degree dimension. Second degree dimension, apabila all this correlation ada breakdown. Euro US dollar, Euro JPY tak sama. Satu naik, satu turun. GU dengan EU. Kimi awal pagi, tengah malam, pukul 4 dia mesej. Kan? Saya tengah attack COC. Dia mesej. Saya pun malas nak buka Discord. Tadi bawa mesej. Nanti Kimi tengok balik Kimi. Okey. Positif yen dynamic adalah apabila kita ada yen pair. Kunci dia adalah UJ. Kunci dia adalah UJ. Di mana anda nampak UJ jatuh. Ni kunci dia. UJ jatuh. Yen dynamic, positif yen dynamic, UJ tak dapat naik. UJ jatuh, mungkin dia tak jatuh sama laju macam yen pair lain. Tapi dia kena ke bawah. Yen pair yang lain, pandai lela. Okey. Indeks ke bawah. Teruknya soal. Indeks ke bawah. Dan pada waktu ini, lazimnya adalah wave 2 dalam indeks. Lazimnya. Sebab kadang-kadang wave 4 turun tapi bukan dalam yen dynamic. Lazimnya itulah dollar dynamic. Ingat, wave 4 apa? Siapa ingat wave 4 apa? Siapa ingat wave 4 apa? Bukan semua terus kata yen dynamic. Saya tengok ramai semua wave 4 yen dynamic, wave 2 tak ada. Wave 4 shallow correction. Kenapa shallow correction? Sebab profit taking. Dollar, anda withdraw, dollar, anda withdraw, dollar, anda withdraw, dollar, UJ naik. Dia turun, tak ada apa-apa. Dia turun tak ada 5 wave, dia turun 3 wave. Lepas tu naik balik. Yen pair itu biasanya dynamic inverse. Nampak? Yang anda dah tahu cuma nak kaitkan. Nampak Sophie, Rosli? Benda ni anda semua tahu. Kan? Anda tahu semua ni, cumanya nak kaitkan. Oh, patutlah. Ni sekarang ni ada patutlah. Profit taking. US dollar index. Itu kunci dia. Jadi, sebab itu, bila anda tengok yen dynamic, UJ kena jatuh. Dan di sini, untuk XXX ni, JPY. JPY, some sort of extension. Maksudnya 1618. Yen barulah yen dynamic. Bukan semua yen dynamic. Sekejap suka sangat yen dynamic kan. Indeks jatuh. Lazimnya itu wave 2. Wave 4 yang susah. Sebab wave 4 ni, sebab tu saya kongsikan benda ni. Wave 4. Sekarang ni kita wave 4 ni dalam indeks sebagai map tadi kan. Nampak bila main ada nampak saya lukis kan 34545 tu. Ada tengok ni selalu benda ni. Mana satu, sideway dynamic ke, inverse dynamic ke? Ni waktu dia. Selain daripada positif negatif US dollar biasa tu. Ini yang kadang-kadang jadi.
Ada pecahan-pecahan dia lagi. Tapi tak payahlah. Suka sebab nak short pair JPY tu. Dan dia nak suka... Ramai suka pair yen ni sebab dia pergi. Kalau dia break kan. Ramai suka trade macam tu, tahu. Dia suka trade sebatang candle. Tu yang cara tu anda tak akan ada teknik tau. Anda tak akan ada teknik. Tak dapat. Ya. Payah. Saya bagi tahu awal, anda akan rugi lebih banyak bila buat benda tu. Ya, sebab itu ramai suka trade GJ pergi tak ada. Dia ada support dari situ, dia langgar kan. I know ramai suka trade macam tu, sebatang dua batang candle pandalela naik, apa benda lah. Tunggulah satu tempat kan. Tunggulah structure. Tak ada jangan trade kan. Kata tak berjudi, ada analisa, ada teknik kan. Teknik bendanya main tekan. Mana teknik? Okey. Itu adalah yen dynamic, lazimnya wave 2. Dan indeks melakukan lazimnya 5 wave correction. Ada 2 jenis yang ada 5 wave. Apa jenis-jenis yang ada 5 wave? Structure 5 wave. Ada 2 jenis. Yang pertama zigzag, yang kedua flat. Jadi yen dynamic, bukan semua indeks jatuh tu yen dynamic. Anda kena tengok satu. Anda ingat tak masa market ni jatuh mula-mula dulu, sekejap lukisan saya dia lukis sebagai mana ni, sekejap dia lukis ABC, sekejap dia lukis, ingat tak chart kita kat sini. Sebab kita nak tentukan dia yen dynamic ke ataupun dia merupakan ini Ingat tak yang kejatuhan ni? Sekejap zone lukis 1, 2, 3, 4, 5. Sekejap dia lukis A, B dan W, X dan Y. Sebab ini bukan yen dynamic. Ini adalah dollar dynamic. Dollar dynamic. Ni sebab saya buat satu artikel tadi. Ni dalam majalah Forex Malaysia, boleh baca kat situ. Inilah dollar dynamic. Ini bukan yen dynamic. Dalam kecil-kecil ini yen dynamic. Dalam kecil-kecil, fractal ini. Fractal kecil-kecil ni berapa bulan? 9, 16. 9, 16. 9, 16. Ni. Kecil. Ini lain time frame. Betul time frame. H4. 9, 16. Dalam yang kecil-kecil. Anda tengok UJ. Kecil je ni. Kecil. So, overall dia adalah dollar dynamic. Kalau yen dynamic, kejatuhan dia sharp with moment. Yes. Nampak tak pada waktu ni UJ? Sideway. Ni sideway dynamic. Ini contoh sideway dynamic. Itu dollar dynamic. Masa ni, Sabtu saya kena tukar dia kepada W, X dan Y. Tu yang orang tanya kenapa tak senang ke A, B dan C bang. Itu sebab dia kita guna W, X dan Y. W, X, Y tu dengan A, B, C jauh. Tu yang saya sikit dekat MT5 ni. Sebab dia tak ada W, X, Y. Semua ni kena lukis satu-satu. Tak percaya, tu satu tu. Mana ada dia punya tu kena lukis tu. Sebab tu lah dia W, X dan Y. Faham? Bahasa chart saya. Apa beza W, X, Y dengan A, B dan C? Dalam yang kecil, itu adalah yen dynamic. Dalam yang besar, berlaku dalam dolar. Jadi,
kejatuhan dia tak laju. Tak laju. Itu yang anda tengok saya sekejap tukar. Sebab masa tu UJ ni nak jatuh tak jatuh? Tak juga jatuh. Tak juga jatuh. Dia stay je kat situ. Dia tak jatuh-jatuh. Sebab tu saya tak dapat katakan dia yen dynamic. Dalam yen dynamic, UJ jatuh. UJ tak jatuh. UJ naik ada. UJ sideways. Dan itu adalah dollar dynamic. Jangan semua wave 4 terus kata yen dynamic. No. Sebab itu kita punya ni ada benda ni. Awal saya letak sebelum orang tanya benda tak ni ada benda ni. Ni dynamic Japanese yen. Nampak tak dekat wave 4 ni Bila kat wave 4, alah ni yang lama. Ini saya dah edit. Kenapa yang lama ni? Di sini adalah dia boleh jadi di sini Yang ini adalah sama ada dolar ataupun yen dynamic. Bergantung kepada struktur dia. Kalau ini A, B dan C, itu yen dynamic. Kalau dia W, X dan Y, itu dolar dynamic. Ini ada. Allah, sini yang patut sini. Allah. Dynamic positif US dollar sekiranya berlaku momentum. Normally, kalau yang pertama 5 wave dalam A, sini adalah dynamic Japanese yen. Kalau yang sini ada 1618, itu boleh dolar ambil alih. Anda biasanya nampak yen pair naik. Ini contoh dia. Ini contoh dia kat UJ. Dekat UJ, bila tiba-tiba kan, yen pair lain menjunam, UJ dia naik. Sini. Ini contoh dia. Ni. Bila pasaran saham tengah jatuh kan, ni naik. UJ naik. Pada waktu ni, yen pair lain semua junam macam ni. Ini berapa bulan? 9 bulan 3. Kita ambil AUDJPY lah. 9 bulan 3. 9. Ni. Sini. Nampak? Menjunam habis. UJ naik. Kalau ekstrim sangat market, kita ada wave ketiga dalam C, wave 3 ada 1618, anda akan dapati itu digelar sebagai flight to quality. US dollar mencanak. 2 minit lagi pokok bagi tahu terus di okey. Ini contoh dia flight to quality extreme throw. Market memang dah habis, hancur, orang tak nak melabur apa-apa, orang pegang cash saja. Cash paling banyak US dollar. Tu contoh dia. Ini yang kat sini. Dolar ni tiba-tiba mencanak. Apa jadi? Ni, dolar mencanak. Itu menunjukkan loss of confidence. Kalau anda tengok dekat news semua kan, orang tak percaya, orang sampai kata Wall Street nak tutup lah. Sebab pandemik COVID-19. Bukan baru tu. Sebelum ni pada zaman housing bubble benda ni pun ada. Pada waktu Lehman Brothers awal tu pun ada. Anda tengok benda-benda ni dalam historical chart. Shock sangat. Tu dia 2 minit lagi baru bagi tahu. Dah pukul 8 dah pun. Aku nak merepek pun dah habis masa. Okey. Kita akan teruskan perbincangan ni pada pusingan yang satu lagi. Kita habiskan kat sini dahulu. Don't worry, saya simpan benda ni. Kita akan bincangkan lagi dalam sesi yang lain. Allah, ni pun tak cerita, tak sempat. Okey. Kita akan sambung lagi dalam sesi yang lain. Minggu depan kita cerita pasal portfolio dahulu. Ramai, betul. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Selamat berhujung minggu semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Nanti dekat YouTube tu. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung.